dengan Kingau baru ni. Okay. Kita abaikan sahaja tentang tajuk ni. Tapi kalau ini pun okey juga sebab dia menjurus pada semangat untuk mendapatkan PDPR, cabaran PDPR ini. Okay, kita abaikan dulu ni. Kita tengok ni dulu. Putus-putus na tiga. Di tempat lain hujan. Sudah, ada sudah. Sudah. Saya ada sudah. Kita tengok kartun sama-sama dulu. Tetapi saya harap apa yang tersirat daripada video ini semua boleh faham kan? Yang lain bohong sini dia bilang. Berapa orang nak? Berkurang tuh, mau kita sudah. Hah? Berkurang sudah. 39? Sinilah kau tengok. Jangan sini. Kabur. Okey. Apa yang saya ingin tunjukkan di sini ialah apa yang kita kongsi pada malam ini adalah ditunjangi oleh kerjasama. Kerjasama di antara ibu bapa dengan anaknya dan juga kerjasama di antara guru dengan ibu bapa dan juga semua agensi yang terlibat. Masih okey lagi? Masih boleh nampak? Okay, kita teruskan dulu dengan isu yang panas. Biasanya kita mula slide ni satu-satu kan? Tapi macam pandemik juga ni. Kita punya norma baharu pun terpaksa kita hadapi sekarang sebab keadaan sudah berubah. Jadi saya bawa dulu ibu bapa semua tengok apakah yang menjadi isu ketika ini ya. Okey. Saya tayangkan saja di sini. Rasanya sambil membaca sambil mendengar tu lagi kuat dia punya ingatan. Jadi ini di antara kajian yang saya telah buat bersama dengan beberapa orang ibu bapa dan telah dikongsikan bersama Keningau FM. Jadi ada beberapa perkara yang menjadi kekangan ketika ini dalam menghadapi PDPR. Ini bukan saya buat sendiri tetapi dapatan ya. Yang pertama sekali berkongsi gadget dengan adik-beradik. Kadang-kadang timbul pergaduhan sebab adik pun mau jawab juga, yang abang kakak dia pun mau jawab juga. Jadi ibu bapa yang akan bingung, pening kepala. Betulkah berlaku macam ni? Kalau ibu bapa ada di rumah, dia akan pening kepala. Tetapi kalau dia tidak berada di rumah, dia tidak melihat keadaan ini, kemungkinan dia tidak tahu apa yang berlaku. Dan perkembangan PDPR pun dia tidak tahu macam mana. Yang kedua, dia berkongsi gadget dengan ibu bapa, handphone dengan ibu bapa. Jadi bila ibu bapa bawa ke tempat kerja, anak-anak tidak boleh buat kerja sebab dia tidak ada handphone, tidak ada kemudahan komputer. Ibu bapa dia pun perlu juga handphone. Yang ketiga ni line internet yang tidak stabil macam sekarang ni lah. Ada sebahagian yang boleh dengar dengan jelas, ada sebahagian lagi yang dengar putus-putus.
dan ada sebahagian lagi yang sudah off dia punya mikrofon tetapi masih dengar suara. Itu menunjukkan bahawa dia sudah bagi arahan dengan laptop, dengan gadget yang dia guna tetapi lain lambat. Jadi suara dia akan kedengaran. Ini pun salah satu contoh internet yang lambat. Lain yang lambat. Yang keempat, lambakan kerja sekolah yang perlu dibuat dalam tempoh singkat. Kalau di sekolah, murid-murid akan habiskan kerja tu mungkin dari pagi sampai masa persekolahan sahaja dan balik ke rumah hanya perlu siapkan sedikit kerja rumah. Tetapi sekarang berlaku lambakan sebab ada murid yang dia tidak tahu siapkan kerja tu, dia tidak tahu mau tanya macam mana. Jadi dia keliru mana satu yang perlu didahulukan. Dan yang seterusnya, ada juga pelajar yang stres sebab dia tidak dapat menguasai topik yang susah seperti matematik yang perlukan pengiraan. Kalau di sekolah, dia boleh terus bertanya dengan guru secara bersemuka dan guru boleh tunjukkan caranya satu persatu. Sebab di sekolah dia ada kalau bersemuka dia ada komunikasi dua hala. Yang seterusnya, ada juga pelajaran internet yang agak lemah, dan murid-murid tidak dapat membuka video yang dihantar oleh guru. Sedangkan video ini sebenarnya perlu sebab memudahkan murid tu belajar dengan lebih berkesan dan memudahkan guru tu untuk menyampaikan pengajaran. Tetapi tidak semuanya boleh dapat. Dan yang seterusnya ada juga yang dia punya telefon kurang space. Jadi murid-murid tidak dapat membuat latihan atau membuka nota yang diberikan oleh guru. Dan satu lagi, kos untuk membeli laluan internet. Jadi ibu bapa semua, bagaimana dengan isu yang saya kemukakan ni? Adakah anda bersetuju dengan saya ataupun ada lagi yang perlu ditambah? Kalau ada yang perlu ditambah, boleh bagi tahu supaya kita boleh kongsikan bersama. Kita teruskan dulu ya. Bagaimana cara menghadapi tekanan tersebut? Kita mahu ibu bapa yang canggih, yang cemerlang, yang boleh mendepani suasana pandemik ini dengan begitu kekal dan begitu bersemangat serta dapat menghadapi dengan mudah. Kita tengok macam mana ni ya cara menghadapi tekanan tersebut, kekangan tersebut. Yang pertama sekali, ibu bapa semua yang saya kira ibu bapa yang terpilih sebab bersama-sama mengikuti JM pada malam ni, terima tanggungjawab dengan rela hati. Bila anda menghadapi suasana PDPR ni, anda masih berstatus sebagai ibu bapa, masih ada anak-anak yang bergelar murid. Jadi kita tidak boleh lari daripada kenyataan. Hadapi saja, terima saja. Kita tidak boleh pergi ke mana-mana ataupun mengabaikannya. Jika kita mengabaikan perkara ini, kita mungkin akan dapat stres, kebimbangan, dan daripada kebimbangan tu dia boleh beralih kepada kemurungan. Dan macam sekarang ni banyak kes yang membawa kepada bunuh diri. Itu adalah sudah sampai peringkat yang tidak dapat dibendung tu. Jadi mulai saat ini kalau ada yang rasa tertekan, tidak apa, syukur saya masih lagi status sebagai ibu bapa dan anak-anak ini adalah murid yang perlu belajar. Terima dengan rela hati. Yang kedua, senaraikan semua kerja yang diberi oleh guru. Maknanya, anak-anak kita
Dia kena bagi tahu kita, dia kena maklumkan, ataupun ada grup, kebanyakan ibu bapa sekarang dimasukkan dalam grup Telegram ataupun WhatsApp sekolah kan. Jadi ibu bapa pun kena buat kerja sikit lah. Senaraikan apa kerja yang anak dia untuk subjek ni, apa kerja yang dia perlu siapkan hari ni, subjek apa, bila mesti dikembalikan jawapan tu ataupun bila sepatutnya dijawab. Bila kita buat tugasan seperti ini, senarai tugasan seperti ini, kita boleh mengelakkan stres ataupun bebanan kerja yang berlambak, terutamanya anak-anak kita. Ada yang bila sudah risau, dia tolong anak dia semua buat kerja sekolah. Ada juga guru yang bagi tahu saya heran, budak ni bukan pandainya, kalau dia menulis di sekolah, tulisan dia bukan seperti ini. Jadi ada guru yang terkesan, ada ibu bapa yang bantu sampai begitu. Memang perlunya bantuan daripada ibu bapa, tetapi kita bimbing supaya anak-anak ini dapat melakukan tugasan yang sepatutnya melalui fikiran tangan sendiri. Yang seterusnya, ini sudah tadi masalah lain. Ini pun bukan dalam kawalan kita. Macam sekarang ni pun, hujan ni pun bukan kawalan kita. Kalau misalnya tidak hujan, mungkin lain okey. Tetapi itu adalah di luar kawalan. Kalau fikir, hanya menambahkan pening kepala sahaja. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua bincang dengan guru. Dan rasanya ini sudah pun dibuat. Dapatkan kerja offline, kertas bercetak. Ini sudah dibuatkan. Jadi ambillah peluang ini, ibu bapa semua yang memang menghadapi masalah lain ini ataupun masalah handphone ini, gunakan kerja offline ini ataupun gunakan modul itu sebagai medan untuk belajar, membimbing anak dengan lebih cemerlang. Manalah tahu dengan mengajar anak di rumah, membimbing anak menjawab, kita pun tambah hebat. Kan? Kadang-kadang ibu bapa ni, dia perlu juga meningkatkan dia punya pengetahuan supaya anak-anak ni nampak apa yang ibu bapa dia, macam mana tahap dia punya pendidikan, macam mana semangat dia untuk membimbing kita. Membimbing anak tu. Kadang-kadang bila kita stres, kita akan cakap macam-macam. Sebenarnya anak kita akan dengar. Jadi bila anak dengar, itu semua akan mempengaruhi anak supaya tidak menyiapkan kerja sekolah dan juga marah dengan guru, marah dengan lain, marah dengan siapa-siapa kerana tidak menyiapkan, kerana memberikan kerja yang menyusahkan macam tu. Tetapi balik kepada yang pertama tadi, terima tanggungjawab dengan rela. Terima tanggungjawab, terima hakikat bahawa kita ni masih lagi sebagai ibu bapa dan anak kita masih lagi sebagai murid sekolah. Fahami keperluan anak ketika ini. Telefon adalah salah satu keperluan, bukan lagi dia kehendak kan, tetapi dia adalah satu keperluan. Begitu juga dengan komputer. Walau bagaimanapun, ikutlah mampu milik kesesuaian. Kesesuaian dengan perancangan kewangan ataupun keadaan kewangan yang ada. Dengan adanya bantuan yang ada sekarang ni, bantuan handphone dan juga daripada pihak kerajaan ataupun NGO, orang awam, ada juga yang ambil peluang untuk memberikan bantuan, gunalah sebaiknya. Dan jika tidak dapat, fahami bahawa komputer atau telefon adalah satu keperluan seperti nasi. Kalau tidak makan nasi, tidaklah boleh hidupkan. Jadi kalau tiada telefon lah ketika ini, macam mana mau jadi, macam mana mau teruskan sekolahan, lebih kurang begitulah.
Baik, yang ni kita teruskan lagi dengan proses pendidikan terus berjalan. Sekarang ni macam-macam kita dengar. Bulan 10 mungkin sekolah dibuka. Dan tingkatan tertentu yang habis peperiksaan akan datang ke sekolah dulu. Dan ada juga yang cakap sekolah rendah akan dibuka pada macam-macam lah. Tetapi pandemik itu kita tidak boleh jangka. Apapun yang berlaku, kita haruslah sediakan mental, sediakan fikiran, sediakan emosi untuk menghadapi apa saja. Okay? Hakikatnya, peperiksaan dan penilaian itu adalah sesuatu yang pasti, mustahil tidak ada penilaian ataupun peperiksaan. Sebab ini adalah penilaian terhadap anak kita. Adakah dia sudah mencapai tahap sebagai seorang murid tahun 3, sebagai murid tahun 5, tahun 6 dan sebagainya. Jadi itu pasti macam mati. Mati itu sesuatu pasti, sesuatu yang pasti. Begitu juga dengan peperiksaan dan penilaian sekarang ni. Okay? Dia tidak mungkin dihapuskan sebab itu adalah satu cara penilaian oleh KPM. Dan hakikat yang kedua, sekolah sekarang ni bukannya cuti. Hari ini cuti lah. Okay? Cuti hujung minggu. Tetapi hari Isnin hingga Jumaat, hakikatnya sekolah dibuka, belajar seperti biasa. Walaupun tidak hadir ke sekolah, tetapi anak-anak kita, murid-murid semua harus belajar mengikut tempo belajar di sekolah ataupun mengikut tempo yang telah ditetapkan oleh sekolah. Itu hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil positif saja, bukannya ambil peluang dalam kesempitan. Tapi rasanya ibu bapa SK Patikam ni semua hebat ni. Buktinya sampai sekarang ni masih lagi bersama dengan saya. Dan yang seterusnya, kenaikan kelas itu juga pasti. Takkanlah dia bila ada pandemik dia akan tahun 1 sampai tahun depan, tahun 1, tahun depan masih lagi tahun 1. Tidak kan? Dia akan naik kelas juga. Walaupun mungkin berubah sedikit dia punya tempo. Dari tahun 1 ke tahun 2, ke tahun 3, ke tahun 6. Dan sampai ke sekolah menengah. Itu adalah pasti. Jadi, semua anak kita haruslah menguasai 3M. 3M. Sekurang-kurangnya menulis, mengira dan membaca. Kalau sekiranya dia tidak melakukan PDPA, dia tidak mengikuti apa yang diajar oleh guru, tidak dibimbing di rumah, macam mana dia boleh masuk sekolah, menguasai pelajaran seterusnya yang lebih hebat, dia punya tahap dia lebih tinggi. Jadi itu kita semua kena ingat macam mana lah mau masuk tahun 2, tahun 3 kalau tidak tahu membaca, kalau tidak tahu menulis, tidak tahu mengira. Jadi harus diingat tuan-tuan dan puan-puan semua, ibu bapa yang dihormati. Jadi kena atur rutin sesuai dengan keadaan semasa. Walaupun setiap pagi sekarang ni boleh bangun lambat. Cikgu tidak nampak. Ibu bapa pun boleh bangun lambat. Siapa-siapa pun boleh sebab ada BDR, bekerja dari rumah. Tetapi 4 perkara yang saya sebutkan tadi dia tidak akan berubah. Jadi apa yang perlu diubah? Kita sebagai ibu bapa, sebagai guru haruslah berubah mengikut keadaan semasa. Kena atur jadual harian, bangun pagi, ambil buku, pen, anak-anak semua sudah ada di meja masing-masing dengan laptop ataupun handphone, gadget yang sesuai dan bersedia untuk belajar. Kalau ada modul lagi hebat. Pergi ke meja, pantau anak-anak, pastikan dia menyiapkan mengikut tempo yang telah diberikan.
Elakkan komplain negatif, abaikan sahaja ejaan ni. Yang penting mesej ni sampai ya. Okay. Seperti yang saya katakan tadi, semua komplain yang negatif ini hanya membebankan minda kita sahaja dan juga boleh mempengaruhi anak-anak kita. Betul lah. Mama saya ni cakap betul. Mami saya cakap betul lah. Jadi buat apa? Belajar. Abaikan saja. Biar itu salah cikgu. Itu salah ni. Contoh saja. Okay. Tapi sebenarnya perkara ini memang ada berlaku. Saya bukan kata di SK Patikang ni. Okay. Keningau ni pun terlalu luas. Jadi kajian tu pun banyak dibuat. Okay. Sebenarnya ibu bapa yang dihormati semua, guru-guru juga sangat stres. Dan baru-baru ini perlu juga dikongsi dengan ibu bapa peningkatan stres guru-guru. Okay. Yang pertama sekali, PPD minta, JPN minta markah, okay, semua murid. Tetapi yang hantar kerja dalam satu kelas, ada 30 orang, ada 40 orang yang mengikuti kelas online cuma 5 orang sahaja setiap hari. Jadi yang lain tu pergi mana? Yang ambil modul setiap minggu, hanya beberapa saja, ada empat ibu bapa, 4 orang ibu bapa saja. Okay. Saya bagi contoh yang sebenar, tetapi bukan di Patikang. Sebab saya mungkin lepas ni saya akan tanya-tanya juga macam mana keadaan ibu bapa di Patikang ni, SK Patikang ni. Okay. Dan mereka juga bila diminta markah, okay, dia tidak boleh bagi penilaian yang tepat, sebab dia kena cari murid tu satu persatu. Ada yang boleh dihubungi melalui telefon dan ada yang langsung tidak boleh dihubungi. Jadi macam mana untuk bagi dia markah, sedangkan PP dicakap hantar sebelum jam 12 tengah malam ini. Jadi itulah yang saya maksudkan dengan video tadi. Perlunya ada kerjasama yang erat di antara ibu bapa dan juga guru untuk memberi kecemerlangan pada anak-anak ni. Okay. Jadi kita balik pada ni tadi. Sebab isu yang paling penting ni, yang saya ingin kongsikan ni sudah saya sampaikan. Okay. Sekejap ya. Okay, kita stop dulu ni sekejap.